Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita semua dibangunkan oleh Allah Ta'ala pagi tadi, hidup lagi. Allah Ta'ala bagi peluang kepada saya dan tuan-tuan untuk bertaubat hari ini. Kita taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dosa banyak. Dan kita juga bersyukur, kita tengok isteri kita pun hidup lagi hari ni. Kita usik-usik dia bergerak-gerak tu, hiduplah. Alhamdulillah, boleh lagi bersama dengan isteri masing-masing. Bolehlah minum teh sekarang, boleh nak pergi jalan-jalan. Hari ni Sabtu Ahad cuti. Alhamdulillah ada peluang buat baiklah kepada mereka kan. Dah mati tak ada masalah lah. Kita tinggal seorang-seorang. Macam di taman saya tu, 3 hari lepas isteri meninggal 5 pagi atas katil. Maka suami pun menangislah kan, menangis. Isteri meninggal umur 39, anak 3, kelenjar elio meninggal, kanser. Jadi kita pun hantar ke kubur, suami menangis je, mesti nangis kan. Isteri yang dia kahwin dah lama kan, sedih lah. Jadi selagi mana ada isteri kita, buat baik dengan dia lah. Jangan dipukul-pukul kan, jangan kecilkan hati dia. Dia minta bagi, nak emas beli, itu kan. Dia emas je, dia punya layanan dia. Emas baju, handbag, kasut. Emas baju, handbag, kasut, tu je. Pinggan mangkuk, tu je. Yang lain-lain dia tak kisah. Suami nak mancing ke, dia lantak, dia tak kisah. Tapi 5 ni, handbag, kasut, tuan ingat handbag, kasut, boleh gitu. Pinggan mangkuk, emas, itu antara yang paling popular lah. Kalau dia orang dapat tu sono kan. Kalau emas lagi cun lah kan. Dia cun, suka je. Dia punya sayang pada suami tu 5 tahun tu. Bila kita beli emas Anwar ke banyak tu kan, pergilah. Macam tu. Hadis ke-7 tuan-tuan sekalian. Sebelum tu sebagai tahu saya hari ni ada program sekolah 7.30 lah tu, camp solat. Bayang macam mana kan. Kena rider 400 km sejam nak pergi sekolahan. 7.30 tu, masya-Allah. Pukul 7 1 minit berhentilah. Macam tu. Hadis ke-7, tajuk dia mahkamah Allah Taala. Mahkamah dunia lepas mahkamah Tuhan kita tak pasti. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattakun nar wala bisyikki tamratin. Muttafaqun alaih. Hadis daripada riwayat Imam Bukhari Muslim. Kita kadang-kadang dengan hadis ni kita seronok lah, tapi bila dah keluar daripada surau kita terlupa nak buat amal. Tu macam tu lah. Tu sebab bila kita lepas mayang tadi, bila imam wirid panjang biar je kan. Itulah waktu kita zikir. Itulah waktu kita zikir. Dah keluar sekarang kita tak ada zikir sangat, sembang dengan kawan kencang lah kan. Imam zikir subhanallah, ikut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, biar kan, tak apa. Jangan marah pengampang panjang ni. Ya, tu je yang ada pun nak zikir. Maghrib pun sama, apalah panjang, ustaz nak kuliah pun susah, biar. Imam nak baca panjang, ikut dia lah. Kuliah boleh sampai pukul 9.30 pun tak apa kan, walaupun orang marah. Tapi itulah, kita dah zikir sikit, bila imam zikir panjang sikit marah, bukan marah lah, macam lambek lah kan. Ya, tak betul sekalian. Kita Allahumma ajina minan nar, ya Allah elak api neraka, biar. Waktu kita dengan Tuhan waktu ni je. Lepas tu keluar tak ada dah. Bila dah rider naik motor pergi Langkawi, tak ada lah kan. Jumpa kawan pergi ngeteh, cerita pasal rumah, cerita pasal bola, cerita pasal MU kalah aja, macam-macam lah. Saya pun kadang-kadang lemah agak kan. Kita ni itulah. Baik. Daripada Adi bin Hatim tadi, Nabi kata tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini masa di padang mahsyar besok
pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah Ta'ala di hadapan mahkamah Allah Ta'ala. Semua senyap, ya tunduk, ya, termasuk saya lah nanti, tuan-tuan senyap je. Baik, bila dah masuk syurga, dia lain. Dia bercakap seronok, teruja, ya Allah seronoknya kan. Masa pada mahsyar semua tunduk nak angkat tengok Tuhan pun tak berani. Masuk syurga kita akan dapat dua nikmat. Pertama, dalam sehari kita akan bertemu Tuhan dua kali. Siapa Tuhan kita? Allah. Oh, ini Tuhan kita yang kita sembah dulu. Kita jumpa dalam neraka tak jumpa syaitan, jumpa jin, jumpa kawan-kawan yang merosakkan kita, jumpa orang yang menipu kita, jumpa pemimpin-pemimpin yang bawa ke arah ke kejahatan, dan jumpa malaikat Zabaniyah. Jumpa tu, main golf pun dalam tu juga. Contoh dalam neraka. Bukan bermakna main golf tak baik kat dunia. Maknanya dalam tu semua ada. Macam tu. Tapi masuk syurga, jumpa Allah Ta'ala dan jumpa Nabi Muhammad SAW. Kita tak jumpa Nabi kan. Kita tak pernah jumpa Nabi, tak pernah tengok Nabi, kita pergi ziarah Nabi je kan. Salawat pun kurang kan. Contohlah kan. Tuan-tuan salawat banyak kan. 1000 kali, 1000 sehari kan. Tuan-tuan 1000 kan. Ke apa? 1000 kan. Mak saya 1000. Tap 1000 dah. 1000. Kau berapa? Aduh, 100 tak sampai. Kau kojo, kau lain. Dekat mak saya kata, mak pujuk hati lah. Kau kojo, kau lain. Kojo kau dia tu. Tak ada lah nak zikir. Betul lah tu kan. Allah, lemah tuan-tuan sekalian. Nasib baik ada ceramah macam ni kan. Kau tidak, jahanam gitu ni. Percayalah tuan-tuan. Okey. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi jurubicara peguam antara keduanya. Tak ada peguam bela, tak ada lah. Sendiri je, bayar sendiri. Kat dunia ada peguam bela, bayar. Kes makin besar lagi bayar mahal. Macam adik saya peguam kan. Mana kes yang besar maka dibayar mahal, tapi bayar lambat dia kata. Ni jam tu dia kata. Dia kata aku ni dapat kes tak bayar-bayar dia kata. Patut bayar dulu kan. Bayar ujung. Duit tak ada. Tapi nak pergi peguam, duit tak ada. Ansuran. Aduh, tension dia kata. Adik saya peguam. Yang macam kes. Ada menang, ada kalah. Tak apa. Baik. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Ta'ala akan melihat ke sebelah kanannya. Kita akan berada di padang mahsyar, tengok sebelah kanan. Semua sekali tengok kanan, tuan-tuan sekalian. Maka ia tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika berada di dunia dahulu. Pahala kita belah kanan. Tengok, pahala kita banyak lah. Pahala pergi semayang jemaah, pahala pergi dengan kuliah, pahala buat IT, semua dah kan. Buat program surau, tolong mak bapak, tolong adik-beradik, semua tu dia ambil kira walaupun kecil kan. Tolong tolak meja kuliah, 4 pahala. Tolong rakam, 4 pahala. Tolong bagi kursi kat kakak tadi, 4 pahala. Kak, kursi. Dia duduk tu, orang yang bagi kursi tadi dapat pahala sampai pukul 7 kan. Ya Allah, itu Allah akan kira semuanya. Masya Allah tuan-tuan sekalian, senang dapat pahala. Baik. Okey. Dan apabila ia cuba melihat ke sebelah kiri, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada dekat dunia dahulu. Tengok belah kiri, dosa banyak tuan-tuan sekalian. Dosa lempang orang, dosa tipu orang, dosa tipu MC doktor, macam-macam. Dosa buat laporan salah, menipu dalam laporan, semua tu Allah ambil kira. Kan, tipu isteri, bang beli jagung bang, jagung tak ada, padahal jagung ada kat kedai. Menipu kerja kan, tak ada lain. Semua tu akan Allah ambil kira, walaupun sebesar zarah. Masya Allah, takut Allah sekalian. Jadi kita dengar kuliah-kuliah ni, dengan ceramah ni, sebenarnya nak ide baik tu je lah kan. Alhamdulillah lah, terima kasih surau buat program kuliah. Walaupun kuliah tu tak banyak, jangan banyak kan. Seminggu sekali dah lah kan. Ini hari-hari kuliah, termuntah jemaah kan. Hari-hari kuliah, Masya Allah, sampai pening jemaah kan. Tapi itulah, tak berubah juga kadang-kadang kan. Bercakap ya kadang-kadang. Bila nak ubah hantar mengumpat dia. Kuliah datang, kadang saya perhati juga kan ni. Nak marah orang, kuliah dengar, nak marah orang kuat. Ada kadang saya tengok tu macam tu. Biarlah, mudah-mudahan dia baik.
Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, tengok depan pula, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Api neraka ni dah nampak dah. Walaupun api neraka tu jauh 500 tahun baru nampak dah. Bunyi neraka ni kita akan nampak tu, walaupun perjalanan nak tengok neraka tu 500 tahun baru nampak. Jauh tu, tapi dah nampak api neraka. Ya Allah, macam manalah yang masuk tu kan? Ya Allah. Macam budak saya lah kat sekolah yang saya sebut banyak kali kan, bila kita sebut pasal neraka syurga ni, budak akan angkat tangan, Ustaz, kalau kita masuk neraka keluar balik kan? Itu ayat dia. Saya kata, neraka tu bapak kau punya ke? Dia kata, bukanlah. Bukan. Seolah-olah bila mereka masuk neraka keluar balik, memang keluar balik kalau ada iman, maknanya tak syirik, tak apa. Tak apalah Ustaz, keluar balik okeylah. Amboi, saya kata, jangan macam tu. Ingat api neraka tu macam api bakar sampah ke? Ya Allah. Setiap kali saya mengajar daripada tahun 99, saya mula mengajar budak agama kan. Itulah ayat dia. Budak berbeza-beza. Kan mesti dia ingat masuk neraka tu macam bakar api ya, macam tu. Mudah je. Sebab dia ni banyak tak semayang. Semayang tak? Isyak tidur, pasal ngantuk. Senang ni. Subuh semayang time sekolah je. Sabtu Ahad tak, pasal tak jaga. Mudah je tak semayang budak ni. Dah cakap buih-buih dah, tak semayang juga. Tanya, Zuhur tak sempat. Bas lambat lah, apalah. Asal balik main bola, dah mandi, dah maghrib. Senang budak jawab. Mudah kan? Ya Allah, saya kata mudah-mudahan dah besar dia berubah lah. Doa macam tu je, jangan kata kau ni neraka lah. Tak boleh macam tu. Budak-budak kan, macam saya budak-budak dulu macam tu juga kan. Tapi tak boleh bagi alasan tak semayang. Yang dah balik-balik, yang dah balik semua tu kan, tak semayang. Tuition. Saya tumbuk apa tahu je, tuition tak semayang. Apa masalah tu? Dululah kan, tuition balik pukul 10, sampai rumah dah ngantuk. Allah, takut Baik, maka bila Nabi sebut macam tu, neraka kat depan, maka Nabi pesan. Ni yang hujung Nabi pesan penting Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka, jauhilah sesaatnya. Tanamkan rasa takut yang payah ni. Tak ada takut bila mengumpat, takut tak? Tak takut. Cuba neraka tu depan mata, confirm tak pergi kerja. Mana? Nak pergi surau zikir, pasal nampak neraka lah. Zikir la ilaha illallah sampai ke malam zikir. Tak, sebab tak nampak neraka tu, mengumpat je, cari salah orang. Susah kita tuan sekalian. Siapa jadi bos lagi jahanam. Asyik kena mengumpat dengan anak buah ya. Bos tu, kalau bos tu tak betul lah, anak buah mengumpat je. Bos ada tak? Tak ada. Yes. Suka bila bos tak ada. Sebab apa? Dia tak ngam dengan bos. Bos jahat lah, bos membebankan kami lah, bosnya ni lah, apalah, ikut hati lah. Hari-hari ngumpat dia. Aduh. Okey, jauhilah neraka walaupun seandainya kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Nabi sebut buah kurma, artinya buah kurma inilah Nabi kata boleh jauh daripada azab api neraka. Kurma aja. Okey, sebelah kurma, bukan sebiji, sebelah aja. Kurma tu belah dua, bagi ke orang sedekah, itu juga boleh penyebab kita tak masuk neraka. Apatah lagi kita belanja orang makan. Kan, tuan-tuan, sekali dua masuk mulut makan, tuan-tuan sekalian, dia punya rahmat tu, tuan-tuan, satu suap, satu kali masuk suap bagi orang makan, rahmat turun pada suap satu. Di suap kali kedua, rahmat turun kat tuan. Bayangkan tuan-tuan bagi orang makan 5 orang, dia suap banyak kali. Dia suap banyak kali tak? Banyak kali. Tap. Sekali dia suap tu, tuan-tuan, masuk akaun tu, belanja orang makan. Itu kalau makan nasi, kalau kita belanja orang kenuri tahlil kan, panggil 300 orang, bayangkan 300 orang datang, makan, setiap suapan itu barakah kat kita. Masya Allah. Baik, kita dapat cerita pada pagi tuan sekalian, ketika di padang mahsyar semuanya tak pakai baju. Saya tak pakai, tuan-tuan tak pakai kan, semuanya tak bersunat, semuanya masih belum berkhitan, berkaki ayam. Jadi isteri Nabi pun tanya, ya Rasulullah, nanti dekat sana nanti macam mana kita ni semua tengok, semua tak ada baju, sempat ke tengok, kata Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW.
Kata Nabi, tak sempat nak tengok, semua fikir masing-masing, pentingkan diri sendiri, tak ada masa tengok. Kau bogil tak ada, tak sempat. Maka tiba-tiba tuan-tuan sekalian, ada satu manusia ni yang Allah Ta'ala bagi dia pakaian yang saya pernah cerita dulu, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu manusia inilah yang orang pertama diberikan pakaian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang pun tengok terkejut, siapa tu? Tuan-tuan, orang yang di padang mahsyar semuanya bogil, tetapi seorang pakai baju mesti heran kan. Dekat dunia semua pakai baju, ada seorang bogil dekat street light, kita pun heran. Bogil lah. Beza kan. Kat dunia ada orang bogil dekat traffic light, kita pun tengok traffic light, kita pun accident. Sama je. Dekat padang mahsyar pun sama. Semua tak pakai baju, tuan-tuan sekalian. Ada seorang manusia yang diberikan sepersalinan baju, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Tuan-tuan, kalau siapa kaji sejarah, siapa kaji, tak kaji tak apalah. Ada lima rasul ni digelar ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Semua ni dia punya cabaran dia maha dahsyat. Tetapi yang paling dahsyat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad cabaran ni kuat juga. Okey, tuan-tuan boleh kaji lah Nabi Muhammad SAW, teruklah. Kena ejek, kena buang, kena halau, nak dibunuh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad SAW kena pindah daripada kampung, kena halau dari kampung, lagi dahsyat. Buat baik pun kena halau. Cuba tuan-tuan buat baik dekat taman, kena halau. Aku buat baik kat taman pun kena halau. Rasulullah pun sama. Rasulullah buat baik, ajak kebaikan, kena halau, nak dibunuh, pergi Madinah. Sedih kan? Okey, baik. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam, lagi dahsyat. 900 tahun berdakwah, yang ikut 6 orang saja. Isteri pun tak ikut. Lepas tu pergi buat bahtera dekat atas gunung. Lepas tu orang pun berak dalam tu kan. Lepas tu macam mana nak buat kan? Akhirnya Allah Ta'ala pilih Nabi Nuh alaihissalam. Kapal tu berlayar dengan baik, dengan adanya banjir besar semua mati. Tuan-tuan, ini lagi dahsyat. Dia berdakwah 900 tahun punya umur, 6 orang je. Allahu Akbar. Memang berat. Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan sekalian, bapa angkat dia jaga dia kecil-kecil, dah besar bapa angkat benci dia pula. Firaun, bapa angkat dia. Isteri Firaun, okey, tak masalah bang, kita jagalah bang. Okey, kita jaga. Dah besar, Firaun marah Nabi Musa. Maka dia berlawan guna tongkat sampai ke laut. Nabi Nuh laut, Nabi Musa pun laut. Dia kerja sama laut, tuan-tuan sekalian. Susah kehidupan dua-dua ni. Itu sebab digelar ulul azmi. Payah sampai laut, tuan-tuan sekalian. Macam mana nak buat ni? Ketuk tongkat terbelah. Lari, tuan-tuan, berdebar kan. Bapa angkat kejar dia. Bukan bapa sendiri, bapa angkat. Bapa angkat pun tak ngam dengan anak kan, masalah. Baik, yang keempat, Nabi Isa. Ini tuan-tuan sekalian, dilahir tanpa bapa. Fitnah teruk. Lahir tanpa bapa pula. Bila dah besar pula, orang kejar dia kan, orang kejar dia, Allah Ta'ala angkat ke langit kan. Maka nak selamatkan daripada orang nak bunuh dia. Tu yang jadi Kristian tu sekarang ni. Nabi Isa alaihissalam masih hidup lagi. Nabi Isa alaihissalam dia akan turun melawan Imam Mahdi. Itu yang diceritakan. Baik, 4 itu sekalian, dahsyat ujian dia. Tapi Nabi Ibrahim lagi dahsyat. Itu sebab dia diberikan pakaian yang pertama. Kenapa? Pertama, bapa dia halau pada rumah sebab tak jual berhala kan. Ibrahim pergi jual berhala. Baik ayah. Okey, baik anakku. Sebab apa? Dia hormat bapa bagi arahan, pergi sampai kat pasar. Tak boleh jadi ni, aku melawan perintah Tuhan kan. Maka apa dia buat? Maka dia jual lah berhala itu terbalik. Okey, ting 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 ting, jangan beli, ting 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 ting, jangan beli. Marketing salah. Apa hal lah ni, jangan beli. Dia jual jangan beli. Nampak. Tapi ada spy. Zaman tu dah ada spy. Spy kata apa? Dia pergi jumpa bapa Ibrahim. Wahai bapa Nabi Ibrahim, anak kau tak jual berhala. Kena halau daripada rumah. Dan inilah terbesarnya cabaran Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Namrud tuan-tuan sekalian tak nak ikut. Dia suruh Nabi Ibrahim mengaku dia Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Inilah di antara dia punya cabaran terbesar Nabi Ibrahim salam. 4 Nabi ni tak dibakar dalam api pun, tapi teruk juga. Nabi Ibrahim
masuk dalam api tu. Uish, besarnya api. Api tu tuan sekalian bukan kecil macam api yang kita bakar ni. Dia api besar tuan sekalian. Dibakar 40 hari 40 malam tidak padam. Bayangkan tuan sekalian. Cuba kita macam saya kan, bila iman kita lemah kan, aku Tuhan. Okey. Lepas masuk penjara. Senang kan? Macam tu kan. Masuk dalam api, sanggup kan? Tu satu. Tapi tak terbakar sebab api tu ikut arahan Tuhan. Sejuk. Tetapi Nabi Ibrahim punya ujian yang nombor 2 paling besar tuan sekalian. Dahsyat ni tuan sekalian. Kena sembelih anak sendiri. Ya Allah, macam mana ni mimpi? Ya Allah, macam mana ni? Wahai Ismail, Allah Ta'ala suruh sembelih engkau. Sembelihlah ayah. Sembelih anak tuan sekalian. Ya Allah, bawa ke kaki gunung. Kalau sesiapa pergi di Mina tu, nanti Mutafiq akan tunjuk tempat Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Saya tengok tempat tu. Ditunjuk tu belaki. Kalau nak belaki, tu tempat Nabi Ibrahim di kaki gunung tu, tempat Nabi Ibrahim sembelih anak Ismail alaihissalam. Kan? Isteri ikutlah bang, ikutlah arahan Tuhan. Tuan-tuan, arahan Tuhan suruh sembelih anak. Alamak, kita mimpi sembelihlah anak sulungmu. Bangun. Lihat, kena sembelih anak. Oh, jangan bang. Tuan-tuan, kita pun belum kena ujian macam tu kan. Itulah sebab Nabi Ibrahim diberikan pakaian di padang mahsyar yang pertama. Okey, jalan kan. Dan tuan-tuan sekalian, saya dengar dalam kuliah, dalam radio itu, ustaz siapa dah cerita pasal padang mahsyar. Dia kata rapat dia macam ni. Dia kata dia disebut dalam radio. Saya dengar dia bagi kuliah tentang padang mahsyar kan. Syok kan? Rapat tu. Siapa boleh angkat kaki sikit, satu kejayaan besar, dia kata. Boleh angkat sikit kaki. Dia macam ni kan, kaki bawah tak boleh langsung. Rapat tu, dah lah panas. Dia kata sejengkal tak apa, kata dengan panas tadi, tak pakai baju, rapat tuan sekalian. Jalan. Ingat jalan tu 2 hari ke? Beratus tahun tu. Di padang mahsyar tu. Tetapi ada 2 golongan yang bercahaya yang Allah alihkan. Ini yang tuan-tuan nak rebut. Inilah yang perlu saya rebut. Iaitu 2 golongan belah kanan. Golongan yang bercahaya, tengok berjauh bercahaya nampak. Pertama, golongan yang Allah asingkan, iaitu golongan yang di dunia bila dia mengambil air semayang melebihkan basuhan wuduknya, nampak belah kanan. Cahaya kan. Dekat dunia tuan-tuan ambil wuduk, muka tak bercahaya, tak nampak pun kan. Kadang-kadang kita pun tak boleh beza dia ni wuduk tak wuduk ni, payah kan. Cahaya. Jadi tuan-tuan ambil wuduk, waktu kita sesejuk ni nak ambil wuduk kan, lebihkan basuhan. Sini lebihkan macam tu. Kata ulama jangan lebih sangat. Sini je, lebih sini. Dia sampai siku je. Lebihkan sikit kan. Jangan sampai ketiak kan, tak boleh. Okey, baik. Lepas tu muka sampai sini lebihkan sikit, lagu bawahkan sikit. Lebihkan sikit basuhannya. Kita boleh buat tu. Tapi jangan buat Isnin je. Isnin buat, Selasa buat, Rabu buat, Khamis buat, Jumaat buat. Baru jadi. Yang kedua, ni orang fikir balik. Ya ke? Apa dia? Golongan yang di dunia ni yang suka melaungkan azan. Azan tu uzunun, telinga. Tu sebabnya sunat tutup telinga. Uzunun, telinga. Azan tu sebab orang tutup telinga. Dia sunat, dia bukan wajib pun. Ni bila wajib yang susah ni. Sebab kata ustaz tu dekat kampung kan, dia ceritalah, ini dia kata cerita ni berlaku juga. Dia wajib jadinya. Wajib tu kata wajib. Tutup. Allahu akbar. Mic turunlah pula. Macam nak buka tak boleh, wajib. Mic turun. Nak buka tak boleh, wajib. Bagi dia wajib. Kalau buka kan batal. Apa dia buat? Tunduk. Asyhadu an la ilaha. Wajib. Masalah tu disunat tutup. Ada yang macam ni kan, ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni pada tu dia. Macam ni yang cun tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Macam ni azan, bayang. Saya tengok, masya-Allah. Biarlah. Tapi bila sebut azan, uzunun tu ialah telinga. Azan, muazzin, tempat orang azan. Bilik Bilal dah mati kan. Bilik Bilal kan,
tak kisah. Tapi yang kalau ikut betul, bilik muazzin, bilik tukang azan. Jadi siapa yang azan, dia akan lehernya bercahaya di akhirat. Siapa yang azan? Rugilah ustaz, kami tak Bilal. Kita boleh azan kat rumah, boleh azan ketika anak lahir, azan lah kan, tapi tak payah pakai mikrofon. Ambil anak tu, bang, mic tak payah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, pun dapat juga. Tuan-tuan sekalian, tu sebab siapa jadi Bilal, kalau orang tak pecat dia, biarlah dia jadi Bilal sampai akhir hayat pun tak apa. Asyik aku je Bilal, jangan cakap macam tu. Itulah dapat pahala di padang mahsyar orang yang selalu melakukan azan. Untung Bilal ni, imam tak untung sangat, sebab imam beban. Imam beban kat dia, ya Allah, beban kan. Lewat sikit kena marah, panjang sikit orang marah, baca sabihis pun orang maki. Macam mana? Susah imam ni, susah dia kan. Payah imam ni, beban. Lepas tu bila terkentut, macam mana nak keluar ni, tak pandai. Beban imam kan. Orang dia tak marah Bilal, marah imam tak ada pun kena marah. Apa imam tak ada ni? Susah imam. Siapa jadi imam surau ni, hargailah. Kan, kita puji dia sikit, baguslah bacaan awak ni. Macam itulah, ini bacaan macam buruk kakak tua. Payah. Okey, baik tuan-tuan, sebenarnya walaupun kita berada pada pasal lama kan, Nabi ada sebut kan, kita kena rebut lah. Pertama sekali, dalam satu hadis yang panjang kan, tuan-tuan dah baca dah hadis ni, ada 7 golongan tu yang akan Allah naung di padang mahsyar kan. Saya tak ambil semualah, ada satu term yang penting dalam 7 tu yang terakhir sekali tu saya nak sebutlah pada pagi subuh ni. Yang 1 hingga 6 tu rasanya semua boleh buat. 1 tu semua okey, pemimpin yang adil kan, semua boleh buat, alhamdulillah. Pemimpin yang adil. Lepas tu bila tengok perempuan cantik ajak berzina, tak nak lah kan. Kita belum diuji. Perempuan datang cantik, tuan-tuan sekalian, cun gila datang rumah kita, nak berzina dengan kita, isteri tak ada, macam tuan-tuan belum diuji. Ada seorang ulama sufi, tuan-tuan sekalian, namanya Al-Misk kan. Perempuan ajak dia berzina dalam rumah, dia kunci rumah. Dia ni ahli sufi, tuan-tuan sekalian, dia ahli sufi kan. Waktu tu ada perempuan tarik dia masuk rumah, kunci, paksa. Cerita ni dikunci, kau jangan keluar, kau mesti berzina dengan aku. Dia tak nak. Kalau kau tak berzina dengan aku, siap, dia kata. Perempuan tu cantik. Boleh tak bagi masa aku 2 minit nak masuk bilik air? Apa sufi ni kan. Jadi dia pun masuk bilik air tu, dia berak. Dia berak, lepas tu dia ambil tahi dia lumur dekat badan dia semua. Dia keluar je. Busuk nak mampus, kata orang tu. Aku tak nak dengan kau lah, keluar. Alhamdulillah keluar, selamat. Dia keluar dalam keadaan busuk. Orang kampung, ya Allah, apa ni? Adalah seorang orang kampung tu bagi dia minyak wangi. Pergi mandi. Nah, minyak wangi. Minyak wangi tu adalah minyak wangi kasturi yang namanya Al-Misk. Maka diberi gelaran Al-Misk kepada ulama sufi ni. Kan? Bukan senang kan, nak elak daripada perempuan yang cantik suruh berzina. Kita belum diuji. Cuba kita tengah-tengah duduk kat sofa, duduk kat mana-mana, datang perempuan macam ya sekali cukup lah kan, buat kan, lepas tak buat lagi, tak ada jaminan. Tu sebabnya Allah naung dekat daripada mahsyar kan. Itu sebab orang yang elak daripada berzina, perempuan cantik ni, hebat. Tapi yang akhir ni susah. Seorang lelaki yang berzikir kepada Allah Ta'ala, mengalir air matanya tanpa disedari, mengenangkan dosanya. Ni payah. Nombor 7 inilah yang Allah Ta'ala akan naung di padang mahsyar ketika orang lain berpanas. 7 ni, saya ambil yang last kali iaitu lelaki yang berzikir di tengah malam berseorangan, air mata keluar, nangis mengenangkan dosa, bukan mengenangkan gaji belum masuk. Tak jadi, itu bukan. Gaji tak masuk lagi, tak jadi. Baik, bini dah meninggal, tak jadi, itu bukan.
Anak tak masuk universiti pula gagal. Bukan. Dia mesti nangis, dosa banyak nangis. Tuan-tuan sekalian, dosa banyak. Duduk malam-malam kan, tutup lampu. Kalau buka lampu tak jadi. Tutup lampu. Kan, astaghfirullah rabbal, zikirlah seorang-seorang dalam bilik, tutup pintu. Kang dengar kat anak kang segan, tutup pintu. Saya kalau dekat surau ada qiyamul lail, saya pergi sebab imam tu power. Imam tu kita panggil imam mana tak? Dia datang, kita bagi dia sekali RM3,000. Banyak kan? Kalau saya dapat 3,000 cun tu. 3,000 bayar. Kan bayarlah sekali lah sebab dia datang daripada jauh Shah Alam. Kemudian kita bagi homestay dekat ustaz tu. Dia bawa qiyam, nangis tuan-tuan sekalian, nangis. Saya pun nangis. Masya-Allah. Dia punya zikir dia tu kan, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nangis tuan-tuan sekalian. Tak tahulah, mungkin hati dia bersih kot. Hati bersih ke ustaz tu. Kita buat sendiri, subhanallah alhamdulillah, tak nangis-nangis pun, ketuk-ketuk tak nangis. Tapi datang dia, betul lah kita bagi sokati 3,000 tu memang bagus lah kan. La ilaha illallah la. Dia cerita. Dia punya suara tu, ya Allah. Suara dia. Suara dia tu sedap. Sebab tu manusia kat kalbu nangis tau. Kita mengenang dosa, masya-Allah. Sampai subuh. Nangis ya. Tak tahu kan. Itu penting kita buat qiyam Jumaat bila panggil ustaz yang power sikit lah kan. Kalau panggil biasa-biasa ni kan tak nangis pun. Fatihah. Tak ada nangis. Alhamdulillah dalin amin. Subhanallah salihah. Ini salihah dia. Ayah panggil, kita pun zikir malam tu kan. Ya Allah, nangis kita. Tapi bila balik rumah, sebenarnya kita boleh menangis bila kita menyanyi. Nangis. Kalau kita zikir biasa tak nangis dah. Tuan-tuan masuk bilik, jangan bilik campur dengan bini, jangan asing-asing. Duduk bilik mana-mana, tutup pintu, zikir, nyanyi sikit. Bukan suruh nyanyi nasyid, tak. Biar ada rasa kekerasaan kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Nabi suruh buat nangis. Kalau tak nangis, buat nangis kata Nabi. Itu yang satu, kita pun buat. Tak boleh juga ni. Buat ni, tak nangis juga. Tapi Nabi suruh buat nangis juga supaya kita nak nangis. Sama Nabi cakap macam tu supaya kita ni adalah benda yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kadang-kadang kita zikir pun tak jamin hati tu bersih. Itu yang masalah besar. Tuan-tuan, dalam sembahyang tu ada satu tempat yang tuan-tuan kena berhenti sekejap lah. Itu saya dengar satu ustaz tu. Dia kata kita ni bila sebut nama Tuhan, kita sebut tak ada penghayatan, sebut dalam keadaan yang tak sedar. Tapi ada satu rukun sembahyang, rukun sembahyang mazhab Syafi'i, tamak ninah tu rukun tau. Dalam sembahyang kita ni, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, tamak ninah rukun. Mazhab Hanafi, tamak ninah sunat. Ingat Ini kalau tuan-tuan nampak orang sembahyang laju tu, kemungkinan dia bermazhab Hanafi. Allahu akbar. Mazhab Hanafi, tamanina sunat bagi dia. Maknanya kalau dia tak buat, tak apa. Kalau buat, apa pahala. Mazhab Syafi'i, rukun. Bukan wajib, rukun. Kalau tinggal, batas sembahyang. Ni ustaz ni buka ayat Quran, dia baca ayat apa, saya tak ingat lah. Dia kata tentang penghayatan, tentang rahmat Tuhan. Dia sebut dalam sembahyang ada satu tempat manusia bila berada di tempat rukun ni, manusia tiada penghayatan. Tu tak jadi. Bila duduk antara dua sujud. Mazhab Hanafi baca dua je. Mazhab Hanafi punya tim, dia baca dua tu je. Rabbighfirli warhamni. Allahu akbar. Dua je. Tu mazhab dia. Mazhab Syafi'i 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa. Kata ustaz tu, kita baca penghayatan tak?
Tak. Rabbi fili warhamni wajibuni warzuqni wahdi wa'afini wa'afu ani. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah. Dia sebut tu saya terasa hati saya lah, ya Allah. Sebab saya buat macam tu dulu kan. Sekarang buat juga. Nak cepat. Dia kalau ikut imam jam lah. Imam pun cepat. Rabbi fili warhamni wajibuni warzuqni wahdi wa'afu. Allahu akbar. Tak sempat penghayatan. Jemaah tak sempat penghayatan. Dia patut apa? Rabbi filni, ampunkan dosaku ya Allah, warhamni, sayangilah aku ya Allah, wajiburni, tutup aibku, warfa'ni, angkat darjatku, warfa'ni, wahdini, beri hidayah, warzuqni, beri rezeki, wahdini, yang apa tu, wa'afini, iaitu beri aku afiat, wa'fu anni, maafkan aku. Tu doa dia. Oh, itu doa, itu doa. Cukup kita baca doa tu, tuan-tuan, dalam sembahyang, stop sekejap ketika tu, Allahu Akbar, Rabbighfirli. Kalau sembahyang seorang-seorang sembahyang ba'diyatan ke apa, tiba ketika rukun tu, bacaan tu sunat. Rukun tu, duk jap, Rabbighfirli warhamni wajibur, penghayatan, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, rahmatilah aku. Dua ni penting. Tu sebab mazhab Hanafi, dua ni baca je. Ampunkan dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, sayangilah aku. Rahmat tu sayang, sayangku ya Allah, kan. Dua je kita. Wajiburni, tutup aibku, Allah tutup. Wajiburni warfa'ni, angkat darjat. Kita punya orang hormat kita lain macam kan. Jumpa kita, Assalamualaikum, salam ya, Allah angkat darjat kita. Kan, kita dah tahu orang suka, kita tak ada, orang akan tangisi. Itu warfa'ni, Allah angkat darjat kita. Tapi itulah risau kan. Jadi siapa jadi imam, jangan laju-laju, kan. Tu sebab bila tayyat akhir kan, Nabi pesan suruh baca doa ni 4 ni. Tapi tuan-tuan jangan sebelum mati jangan lupa doa ni lah sebelum bagi salam tu kan. Nabi pesan, siapa yang dah umur, siapa dah berhidup 60 tahun tak baca doa ni, kata ulama, kita telah kerugian yang besar selama 60 tahun, dia kata. Kan. Ini Nabi pesan pada sahabat, di pada mahsyar besok kita ni banyak masalah. Apa dia? Dia kata sebelum bagi salam, minta doa supaya elak daripada neraka jahanam kan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Betul, daripada azab kubur, wa min azabil qabr. Dua ni minta dalam sebelum nak bagi salam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah mati, fitnah hidup. Hidup dia banyak fitnah, nak mati pun setan datang kacau, tu fitnah. Yang last kali Nabi pesan paling penting, walaupun kita kata tak penting, penting. Wa min fitnatil mahsyari fitnati masihid dajjal, elak daripada kejahatan fitnah dajjal. Nabi suruh baca sebelum bagi salam. Sebab siapa yang ada ilmu ni dia akan baca. Kecuali bila dia baca imam dah bagi salam, kita bagi salam lah. Sebab imam tak baca, sebab imam dia nak cepat, sebab nak pergi sekolah kan. Assalamualaikum. Lah imam tak baca pula doa ni, tak apalah, kita pun bagi salam lah. Tapi siapa dah ada ilmu ni, saya pesan pada tuan-tuan, kata ulama, kalau tak boleh bahasa Arab, buat permulaan doa dalam hati. Ya Allah, elak daripada neraka jahanam. Ya Allah, elak daripada siksa kubur. Elak daripada fitnah mati dan fitnah hidup. Yang keempat, elak daripada fitnah dajjal, dalam hati. Tetapi kata ulama yang ni, dia kata kalau boleh hafal lah doa ni. Dan fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri syarri masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka itulah penutup saya. Settle kuliah kita ya. Settle lah. Settle lah kan. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita nak jadi orang baik sepanjang hidup kita. Wallahu alam. Semoga tuan-tuan yang ada dalam ni menjadi orang yang soleh sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa bulan depan. Hadis yang ke 8, berenang di lautan peluh di padang mahsyar. Nanti pada mahsyar tuan-tuan sekalian ada air banyak. Peluh keluar banyak sampai jadi laut. Masya-Allah. Tak boleh bayang kan. Nabi akan sebut ni, manusia nanti pada mahsyar akan keluar peluh bercucuran sehingga jadi laut di padang mahsyar. Ya Allah, takut ya. Kita baca bila? Bulan depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.